Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Sales and Brand Community Richworks International, dan anda bersama saya dalam live dari RichQ Shah Alam. Dan alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya doakan anda supaya berada dalam keadaan yang sihat, gembira, bahagia, dipermudahkan segala urusan dan terus bersemangat dalam melakukan apa saja yang anda hendak lakukan. Okey, kita mulakanlah kita dengan apa kata anda bagi feedback kepada kami tentang audio kami, tentang visual kami, adakah terang, adakah jelas, adakah crystal clear ataupun ada gangguan, supaya kami dapat membantu anda mendapat experience yang paling maksimum, paling terbaik. Dan jom kita sama-sama juga melakukan sesuatu yang orang kata bermanfaat. Contohnya anda boleh start share, start like, start bagi love, start buat watch party, ataupun mungkin anda nak tag kawan-kawan anda yang anda rasa akan mendapat manfaat daripada live yang saya sharingkan dengan anda, insya-Allah. Alright, so alhamdulillah kita dah menghampiri penghujung tahun 2019. Ya, era 2020 akan bakal menjema tak lama lagi. Persoalannya, berapa ramai antara anda yang masih lagi nak bermain dekat game yang sama? Ataupun sebenarnya anda dah memang bertekad tahun ni merupakan tahun terakhir, tahun honeymoon, dan tahun depan merupakan tahun anda akan bekerja keras. Tapi berapa ramai juga antara anda yang nak bekerja keras tapi tak tahu apakah formula yang betul untuk anda mulakan langkah anda 2020. Well, saya nak bagi tahu anda, ini adalah live Bina Bisnes Berjaya 2020, dan untuk sempena program Bina Bisnes Berjaya 2020 yang kita akan adakan pada 25 Disember 2019 di IDCC Shah Alam. Tahniah kepada anda yang telah pun mendaftar. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Kami akan berikan video-video eksklusif untuk anda, di mana ianya mengandungi ilmu-ilmu dan juga sharing-sharing tentang bagaimana anda boleh bina bisnes berjaya untuk tahun 2020, insya-Allah. Alright. So, kami seperti biasa sentiasa akan berikan apa yang kami boleh berikan kepada anda, sebab kami nak pastikan anda bakal menjadi salah seorang ataupun menjadi salah seorang antara kisah kejayaan ataupun kejayaan kami yang kami bina untuk tahun 2020, di mana kami untuk tahun 2020 bercita-cita melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya bina bisnes ke tahap 10 kali ganda daripada tahap sekarang, dan bukan sekadar bisnes kecil-kecilan. So, adakah anda bersedia? Okey, sekiranya anda bersedia, dan kalau anda nak tahu bagaimana nak bina bisnes yang berjaya, jom kita sama-sama tonton video ini. Berikan tepukan untuk video ini. Sekali lagi Puan Aini dan juga Tuan Saiful, perkongsian yang sangat-sangat awesome, dan juga terima kasih kepada Tuan dan juga Puan yang bertanya soalan tadi. Alright, seterusnya, ada lagi ke yang nak dengar perkongsian daripada Titan kita ni? Adakah ada? Ada kan? Tak rugi kalau anda dengar perkongsian daripada mereka ni. Okey, Titan seterusnya juga Titan Premier. Beliau dah bersama dengan Richworks selama 2 tahun. Dan juga bisnes makanan yang beliau sekarang tengah uruskan. Siapa yang tahu sambal garing Cik Noh? Memang sangat awesome dia punya produk ni. Okey, kita persilakan Puan Nuraida Azinita untuk naik ke atas pentas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ceria Puan hari ini. Thank you, terima kasih. Okey Puan, boleh perkenalkan diri dan bisnes apa yang Puan jalankan kepada kita punya peserta kita pada hari ini? Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nur Aida Aznita binti Azizan. Saya adalah founder dan juga CEO kepada Cik Noh Food Solution Sdn Bhd, di mana produk utama kami adalah sambal Cik Noh. Alright, sambal Cik Noh memang sangat sedap tu sambal Cik Noh tu. Thank you. Alright Puan, saya nak tanya Puan, kenapa Puan bersama dengan Titan? Soalan pertama saya. Okey, saya join Titan pada awal tahun 2018. Alright. Okey, dan waktu tu kami dah jalankan perniagaan 3 tahun. 3 tahun yang sangat laju. Wow. Bila saya bersembang dengan kawan-kawan bisnes ataupun siapa-siapa, diorang semua akui sambal Cik Noh ni bergerak sangat laju. Okey, dan bila laju, terlalu banyak kesilapan dan mistik yang berlaku dalam perniagaan sambal Cik Noh. So, waktu saya join tu, kita join dalam keadaan
saya tak nak membenarkan kesilapan-kesilapan yang berlaku itu berterusan. Okey. Dan waktu kita join tu, saya adalah student doktor sejak tahun 2010. Oh, dah lama. Okey, jadi kita boleh katakan juga sambal Cik Noh yang saya usahakan ni memang betul-betul menggunakan ilmu marketing yang saya belajar daripada doktor. Wow. Okey, cumanya belajar tu sekali atau 2 kali, 2-3 kelas. Okey. Tapi terus tak pergi kelas terus dan hanya apply menggunakan ilmu tu je lah. Jadi disebabkan sambal Cik Noh tu menjadi dan dia laju. Jadi kita tak nampak apa masalah-masalah lain yang timbul. Sehinggalah waktu saya datang ke kelas Business Growth pada tahun 2017, hujung tu bulan 1, awal tahun 2018, dekat situ yang saya nampak masalah terbesar sambal Cik Noh adalah kita tak ada hala tuju. Sebab saya sentiasa setiap hari saya berniaga. Percaya tak, saya buat banyak berapa juta waktu tu, 6.5 juta, masih lagi dalam keadaan jual beli. Jual beli memang tak ada langsung fikir tentang bina perniagaan Cik Noh Food ataupun sambal Cik Noh tu. Jadi dalam kelas Business Growth saya sedar dan waktu tu juga saya rasa macam of course kita ada impian. Saya ada impian saya tentang sambal Cik Noh tu. Tapi kita tak membina dia. Malah kalau kita teruskan, mungkin kita akan menghancurkan lagi bisnes sambal Cik Noh waktu tu. So saya pun buat decision, saya habis kelas tu dan saya buat decision saya kena apply for Titan. Okey, boleh tak Puan share, kongsikan dengan kita semua apa cabaran-cabaran dia tu antaranya? Antaranya yang pertama sekali, sambal Cik Noh yang anda lihat dekat pasaran tu asalnya saya mula jual dulu. Maksudnya kita menggunakan sistem stockist agent. Tapi mula-mula tu saya yang menjual dulu ke pasaran. Kita dulu yang hantar ke kedai, kita dulu yang hantar ke Petronas, kita dulu yang menjual di restoran saya sendiri. So waktu tu saya tak ada langsung, saya ada ilmu marketing. Saya belajar dengan Doc ilmu branding and marketing. So kita boleh buat brand tu diterima orang. So kita boleh pasarkan sehingga ke merata-rata. Tapi waktu tu apa yang tak ada adalah ilmu tentang costing, ilmu pengurusan perniagaan lah. So waktu tu masalah utama saya adalah harga yang saya letakkan pada mula-mula tu adalah harga yang margin yang selesa untuk saya dengan end user. Tapi bila kita dah berkembang, bila ada permintaan untuk stokis dan agent, kita pun supply, maksudnya kita pun ambil, kita hire agent, hire stokis. Dan waktu tu keuntungan saya yang saya mula-mula tu kita nak ambil banyak tu kan. Kita terpaksa bahagikan kepada beberapa level. So itu masalah kita. Kita boleh buat banyak tapi keuntungan tu kita tak boleh buat banyak. Jadi bila keuntungan tak boleh buat banyak, kita proses untuk kita grow tu agak perlahan lah. Okay, selepas Puan joinnya Titan, semua masalah-masalah tu terjawab ke macam mana? Dapat Of diselesaikan? course terjawab. Sebab pertama sekali saya paling ingat momen ICM saya yang pertama di Penang. Pertama sekali yang Dok cakap saya sehingga saya menangis air mata dekat pentas tu adalah tentang Dok kata awak ni gila kuasa. That's why perkataan-perkataan Dok tu penting. Dan saya ingat sangat. Memang kenapa tidaknya, sebab semua benda saya buat. Dan waktu tu di Cik Noh Food kita belum ada lagi staff untuk administration, tak ada. So semua benda saya buat sendiri. Dan itulah faktor yang membuatkan semua benda kita nak buat sehingga kita tak nampak banyak gap benda-benda yang kita patutnya diberikan fokus tu kita tak nampak. Saya sebagai founder sepatutnya saya adalah orang yang drive company ni untuk fikirkan tentang hala tuju bisnes dan sebagainya. Tapi itu saya tak dapat nak buat sepenuhnya kerana banyak percentage daripada masa saya terpaksa saya spendkan untuk admin, untuk benda lain. Okay. Macam Puan sendiri, apa improvement daripada diri sendiri dan juga bisnes Puan sebelum dengan selepas join Titan ni? Yang pertama sekali saya rasa tentang karakter saya lah. Sebab sebelum ni saya memang karakter seorang pembuat lah. Maksudnya semua benda kita nak buat, apa semua. So tapi saya percaya leadership tu ada sikit, tapi kita tak nampak yang leadership tu adalah sangat penting dalam bisnes saya. So
saya nampak bila saya join, bila saya dah 2 tahun dalam Titan, perubahan terbesarnya adalah tentang leadership saya sendiri. Lepas tu kita sekarang ni dari segi tim saya dah bukan lagi saya seorang dalam bisnes. Kita ada 12 orang leader lah yang akan bantu untuk grow lagi Cik No Food. Staff pun berkembang kepada sekarang ni kita ada lebih kurang 40 orang semuanya. Wow, ramai. Dan alhamdulillah benda yang paling saya takut, sebelum ni saya takut sangat kalau sales Cik No Food tu menurun. Tapi alhamdulillah sales kita meningkat dalam keadaan kita boleh manage banyak isu dalam company. Kita betulkan repair sana sini dan sales kita meningkat. Okey, sales puan dah berapa dah puan? Alhamdulillah sekarang ni kita dah 7.8. Wow, awesome-nya 7.8 juta. Okey puan, kita buka soalan untuk, ada siapa-siapa yang nak tanya ke? Soalan untuk puan Sambal Garing Cik No ni. Ada tak? Yang kat belakang ada tak yang nak tanya soalan? Mana tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Anis Osman. Saya nak tahu macam mana nak dapatkan staff yang berkualiti, sebab saya ada masalah staff dengan 3 cawangan butik saya. So sekarang saya nak cari apa kriteria yang perlu kita cari untuk mendapatkan staff yang boleh bekerja dengan kita dan boleh bertahan lama dan setia lah kerja dengan kita. So macam mana nak cari kriteria tu? Adakah kita perlukan kontrak or something? Itu je. Thank you. Okey, kalau untuk kami di Cik No Food, 12 key leader saya tu adalah datang daripada staff saya before. Yang kita betul-betul hire pun cuma 2 orang saja. Okey, majoritinya adalah dari staff yang kita gilap daripada bahagian production sebenarnya. Sebab waktu tu saya pegang satu ayat doc, staff yang bagus ni tak semestinya datang daripada luar, tapi kita boleh lahirkan daripada dalam. So kalau untuk di Cik No Food, itu yang pertamalah, kita create diorang, kita latih diorang, hantar ke kelas dan bagi diorang tanggungjawab dan sampailah diorang boleh pegang apa yang diorang buat sekarang lah. Sebab pada saya sebenarnya staff lama ni mereka lebih tahu lebih banyak. Sebab saya fokus saya adalah production. Itu saya. Tapi kita ada staff yang kita hire juga. Dan saya, ini saya belajar daripada Richwork juga. Pertama saya letakkan kriteria dulu. Saya sukakan staff yang macam mana. Dan saya kebanyakan untuk staff-staff saya suka cari orang yang karakter dia sama macam saya. Maksudnya kalau ada setengah tu dia nak cari karakter yang dia tak ada. Maksudnya rompong-rompong. Dia ikut position sebenarnya. Tapi untuk position saya, macam saya, kita hiring marketing, untuk content. So untuk position-position macam tu, saya perlukan orang yang karakter dia macam saya. Maksudnya dia tak berkira masa bila-bila dia nak, sebab marketing ni dia kadang-kadang malam kena kerja. So bila kita dah set karakter tu, lepas tu bila kita buat interview session, so lebih mudah. Jadi bila kita rasa karakter tu tak sama, memang kita dah reject dari awal. Macam saya untuk proses interview kita ada 3 level. Dia kena lalui dulu proses jumpa dengan HR dulu. Lepas tu dia kena next level, dia kena jawab sedikit test. Lepas tu barulah yang ketiganya dengan saya. Lepas tu maksudnya bila dah lalui 3 proses tu, kita akan dapat yang insyaAllah kita akan dapat orang yang kita rasa boleh buat kerja dan berkualiti lah. Okey, terjawab ya tuan? Alright, terima kasih puan kerana sudi berkongsikan dengan kami. Ada lagi ke yang nak tanya soalan? Last saya buka. Adik ke depan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cakap pasal staff tu juga. Kalau staff tu daripada adik-beradik sendiri, kalau kita adik, berarti yang atas-atas tu abang dia macam tak nak dengar kita punya pendapat ke apa ke. Macam mana nak suruh dia bekerjasama dengan kita? Okey, sebab Cik No pun dalam Cik No punya organisasi pun Cik No ada 2 orang family members dalam leaders lah, untuk key leaders. Dan asalnya memang Cik No cuba nak avoid family members. Mula-mula Cik No macam tu. Kita rasa kita nak avoid. Tapi makin lama, makin kita membesar,
kita rasa dan sebenarnya dalam Cik No Food, walaupun family ni lah, walaupun diorang tak bekerja dengan kita, tapi kadang-kadang ada masa diorang memang bersama dengan kita. Lebih-lebih lagi macam event, lebih-lebih lagi kalau ada masalah kan yang menimpa company, ataupun kadang-kadang tu bila overtime kan, Cik No memang tak pernah cukup stok. Jadi boleh katakan almost every day kita nak overtime. Jadi bila time-time macam tu, saat-saat genting tu, kita memang tak nak family akan jadi lebih bagus dari staff. Diorang memang sebab diorang tak ada drive pasal duit atau gaji je. Kadang-kadang tu diorang sebab sayangkan kita. Jadi cuma Cik No ada family dan memang diorang leaders. So cumanya antara dari segi bekerja, memang diorang ada respect yang secara automatiknya kepada Cik No bila diorang nampak kenaikan Cik No bawa company tu. Itu pertama, dari segi respect lah. Sebab Cik No yang family members yang join Cik No adalah adik. Jadi dia mudah untuk Cik No lah. Lepas dari segi respect. Lepas tu keduanya memang kita pandai bezakan. Kita sama-sama sebab sebelum dia nak bekerja dengan Cik No dah set dengan dia. Okey, ini yang patut dia buat bila dia bekerja, dan jangan ada macam selalunya bila adik-beradik ni emotional je. Emosi dan juga sentimental benda-benda yang tak ni kan. So itu kita dah set awal-awal. Benda ni tak boleh berlaku dekat office macam ni. Benda tu proses bercakap pasal benda tu memang sangat panjang. Memang sangat lama. Dan kita buat, dan untuk Cik No, kita buat benda tu sebelum dia buat decision untuk berhenti kerja. Macam contoh adik Cik No, dia bekerja dengan company Sharp. So dari segi dia punya masa depan ke gaji dia memang dah stable semua. Tapi Cik No kata bila dia nak buat decision ni, dia kena setuju dengan benda ni dan kita kena agree. Sebab dia pun nak join Cik No adalah untuk nak bantu kita pergi lebih jauh. So benda tu kita dah set lebih awal. Perkataan dia set the right context lebih awal dengan dia. So lepas pada tu apa yang berlaku pun lebih mudah. Tapi dah alhamdulillah tak ada berlaku apa-apa yang ni lah. So set lebih awal. Okay, kalau melibatkan abang tu Cik No memang tak sure lah. Tapi Cik No rasa sama je base dia. Kalau abang tu pun dia faham lebih awal kan tentang tugas, peranan dan betapa pentingnya untuk kita align perkara-perkara macam ni, insyaAllah benda tu akan okey. Terima kasih. Alright, sama-sama. Okey, terima kasih. Tepukan gemuruh untuk Puan Nuraida. Okay, terima kasih Puan Nuraida kerana sudi mendengarkan perkongsian Puan Nuraida. Okay, sebelum tu kita nak bagi sikit sentuhan hati. Alright, tepukan untuk anda, tahniah untuk anda. Alright, itu adalah satu tindakan yang sangat berani sebab anda berjaya ataupun berani menghabiskan video yang tontonkan kepada anda. Okay, cakap pada diri sendiri, saya kaya dan berjaya. Cakap pada diri sendiri, saya nak bina bisnes berjaya 2020. Sebab apa yang kita cakap hari-hari, dia akan melekat dekat kita punya pemikiran, tuan-tuan dan perempuan. Alright, so alhamdulillah, program Bina Bisnes 2020 adalah hadiah dari Richworks untuk anda. Sebab kita memang nak bantu anda untuk menghadapi tahun 2020 yang makin bakal mencabar. Lebih mencabar pada tahun 2019. Tapi ada orang sambut 2020 dengan senyuman. Ada orang sambut tahun 2020 dengan kekecewaan ataupun ketakutan. Anda nak jadi takut ke? Anda nak jadi excited dengan 2020? Semuanya terpulang pada anda. Well, kami seperti biasa untuk memastikan anda pergi jauh dalam perniagaan untuk tahun 2020, kami nak bantu anda. That's why kami lakukan ataupun kami adakan program Bina Bisnes Berjaya 2020 pada 25 Disember 2019. Dan ia merupakan satu perhimpunan seluruh usahawan di Malaysia, di mana usahawan ni tak kira daripada industri apa. It could be fashion, it could be product, it could be food industry. Dan anda juga mungkin adalah seorang peniaga separuh masa, suku masa. Okey, anda juga mungkin suri rumah yang berniaga. Anda mungkin juga buat secara part time, contohnya anda memang bekerja dan buat bisnes baru nak merasa. Dan mungkin juga anda memang dah buat bisnes dah lama dah tapi bisnes tak grow.
sebab tidak ada formula bagaimana nak bina bisnes yang lebih berjaya. So, 25 hari bulan adalah merupakan 25 Disember merupakan tarikh terakhir untuk anda jumpa Dr. Azizan untuk tahun ni, tahun 2019. Lepas ni jumpa lagi insya-Allah. Tapi saya rasa sangat penting untuk anda jumpa dan fahami tentang cabaran dan langkah yang betul sebelum anda memasuki tahun 2020. Dan sedikit info tentang program. Dalam BBB 2020, Dr. Azizan Osman akan kongsikan dengan anda formula nak bina bisnes berjaya. Dan program ini akan diadakan di IDCC Shah Alam pada 25 Disember di mana tempat berhimpunnya semua usahawan di seluruh Malaysia dengan hanya yuran serendah RM100 seorang sahaja. Alright? Dan sekiranya anda tidak mahu lepaskan peluang dan nak menjadi salah seorang pelajar Bina Bisnes Berjaya 2020, anda perlu layari www.binabusinessberjaya2020.com atau cara kedua anda boleh hubungi 1300 88 2424 atau 019 244 2244 atau yang paling mudah anda boleh tinggalkan nombor anda beserta nama anda. Kami akan hubungi anda untuk bantu anda buat pendaftaran. Tuan-tuan dan puan-puan, tindakan adalah hak anda. Keputusan juga adalah akan menjadi hak anda nanti. Jadi saya sarankan kepada anda, buat keputusan sekarang sebab fast action akan beri anda fast result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.